أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir, barisan Imam dan Bilal, seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salak Tinggi, para asatizah ilmuwan, para kepimpinan masyarakat, ahli karyah, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah Masjid Kampung Salak Tinggi yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Pertama dan selamanya saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, puan-puan semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Apatah lagi sekarang ni musim cuti sekolah. Mungkin adalah sikit kan nampak memenuhi ruang-ruang masjid kita ni anak-anak kita. Jadi itu adalah sangat-sangat digalakkan. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada lagi anak-anak, cucu, kalau selain daripada waktu musim cuti sekolah itu kita selalu beralasan dengan letih, penat ataupun tak ada waktu. Apa kata kalau musim cuti sekolah ni kita bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita datang ke masjid. Kalau tidak boleh 5 kali sehari pun, buatlah waktu-waktu yang lapang. Kalau tak boleh, kurang-kurangnya kalau tak boleh pun seminggu sekali, kalau tak boleh sangat. Kebanyakan daripada kita kadang-kadang kita merancang perjalanan kehidupan kita. Banyak manusia dia merancang perjalanan hidup dia. Cuti sekolah 6 bulan lagi dah plan, nak travel, bercuti dekat Pulau Langkawi. Grand lagi, dah tempah hotel siap-siap kan. Tiket flight dah book. Sebab biasa kalau book awal 6 bulan setahun ni memang murah kan. Kadang-kadang sampai RM30. Sebab saya pun dulu barulah tahun lepas, akhir tahun lepas pergi Langkawi. Tempah maknanya setahun setengah lepas, RM30 sekepala kan. Naik kereta pun tak apa, tak adalah sampai murah macam tu kan. Maknanya plan lama dah. Apatah lagi yang lebih gah lagi, pergi luar negara, plan pergi Europe, pergi negara musim sejuk kan. Jadi kita plan perancangan kita untuk bersama dengan keluarga. Tapi kadang-kadang kalau kita jauh, kita muhasabah balik diri kita, jarang-jarang manusia tu dia plan diri dia untuk jumpa dengan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan. Dia tak plan. Dia tak plan antara keluarga dia ni. Dia plan contohnya, kalau pun mungkin anak-anak letih, kalau pun contohnya anak-anak ni mungkin dia ada jadual mengaji kan. Biasa jadual mengaji orang kita ni lepas maghrib kan. Lepas maghrib ataupun lepas asar. Dulu saya kecil-kecil dulu lepas asar lah. Tapi ada setengah taman ni lepas maghrib. Dia hantar anak dia ke rumah ustaz-ustazah mengaji. Tak apalah. Tapi mengaji pun bukan setiap hari kan. Ataupun kalau kita skip sehari untuk anak-anak kita berada dekat masjid, tu lagi baik kan. Apatah lagi dekat masjid pun ada kelas mengaji hari Isnin kan. Hari Isnin yang tak berubah, dia tak ada kira minggu. Kita masjid kita hari Isnin, setiap hari Isnin, tak kisah minggu ke berapa, kita ada Ustaz Tarmizi ajar berkaitan dengan Al-Quran dan Tajwid. Jadi kalau kita boleh muhasabah betul-betul dalam diri kita ni, kita banyak plan kehidupan ataupun rancang kehidupan kita tu untuk berjumpa dengan manusia, bersama dengan manusia. Tapi jauh sekali kita merancang diri kita tu untuk berjumpa dengan Tuhan.
Jadi kita plan lah keluarga kita ni satu hari sekurang-kurang. Kalau tak boleh sangat, sibuk sangat, satu hari kan. Satu hari okey. Ayah tetapkan setiap hari Khamis malam Jumaat, anak-anak semua satu keluarga kena ada kat masjid. Contoh. Itu contoh lah. Khamis malam Jumaat ni biasanya orang berkumpul. Kan? Ataupun Jumaat malam Sabtu. Tak kisah hari-hari apa pun. Dan kadang-kadang manusia suka, kita lah. Kan? Kita kadang-kadang suka beralasan bila masuk je waktu solat tu, memang lumrahnya adalah memang kita akan rasa berat. Memang rasa berat. Kerana apa? Kerana Allah sendiri memang sebut dalam Al-Quran bahawasanya solat itu sifatnya adalah berat. Wa innaha, Allah kata dalam surah Al-Baqarah, wa innaha lakabirah. Sesungguhnya solat tu kata Allah berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat solat tu, melainkan orang-orang yang khusyuk. Allah kata. Orang-orang yang khusyuk tu kata Allah, kan? Orang yang allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang dia nak berjumpa dengan Tuhan dia dan dia pasti dia meyakini bahawa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam solat pun, ketika mana kita azan dimulakan dengan lafaz Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali ulang. Allah Maha Besar, menandakan apa? Allah Maha Besar, lebih besar daripada seluruh urusan kehidupan kita hari ini, lagi besar daripada plan-plan kita. Banyak orang kadang-kadang dia beralasan dengan letih, tapi pelik kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang dia bercuti Europe sampai seminggu 2 minggu, kan? Cuti Europe, balik hari Ahad pukul 11 malam, pukul 12 malam balik. Hari Isnin tu boleh lagi punch card tepat pukul 8 pagi, kan? Tepat pukul 8 pagi. Padahal baru balik Europe, boleh je alasan letih, 2 minggu pergi bercuti kat luar negara. Dia boleh punch card tepat pukul 8 pagi nak masuk kerja, kan? Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, banyaknya alasan, kan? Banyaknya alasan kita letih, kan? Banyaknya alasan kita supaya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama nak berjemaah di masjid. Jadi moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat malas. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, berikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita beribadah ni pun, semua yang kita buat ni pun tidak lain tidak bukan, semuanya hanyalah daripada nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kekuatan kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada keupayaan, tidak ada kekuatan, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, malam ni sepatutnya Al-Fadil Ustaz Kamal tafsir Juz'u Amma, tafsir Juz'u Amma. Jadi dengan tema yang samalah saya ganti. Beliau mungkin ada kengkangan tak dapat hadir. Dengan tema yang sama berkaitan dengan tafsir juga malam ni, sama-sama kalau boleh saya nak ajak tuan-tuan puan-puan semua untuk kita tadabbur surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni kita selalu baca. Selalu baca. Cumanya hafal atau tak tu mungkin ramai tak hafal. Surah As-Sajadah tu mungkin tuan-tuan kadang-kadang dah hafal dah. Kan? Kadang-kadang kalau imam terlupa, kalau saya pun kadang-kadang ada terlupa, ramai boleh sambung. Alhamdulillah, kan? Surah As-Sajadah. Jadi surah yang hari Jumaat ni kita biasa baca, surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW suka baca surah tersebut. Adakah Nabi baca 2 surah itu sahaja setiap hari Jumaat? Jawapan dia tidak. Tapi mengikut pemerhatian para sahabat Nabi SAW mengatakan, banyak kali kalau setiap kali hari Jumaat, Nabi SAW suka baca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi kalau mampu bacalah. Dulu ada orang tanya, Ustaz, kenapa surah As-Sajadah? Adakah kerana dia ada sujud tilawah? Kan, ada sujud tilawah tu. Jadi kalau saya tak baca surah As-Sajadah, saya baca surah Alaq boleh? Sebab surah Alaq pun ada sujud tilawah, kan? Pendek sikit. Jadi jawapan dia adalah kerana kita solat
hari subuh hari Jumaat tu bukan kerana ada sujud tilawah tu, tapi kerana Nabi membaca surah tersebut. Nabi baca surah tersebut. Baik. Surah Al-Insan. Al-Insan maksudnya yang kita tahu manusia lah. Yang kita tahu Al-Insan ni adalah manusia. Dan kalau kita tengok dalam sekejap baik. Jadi surah Al-Insan ini dia duduk dalam juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29. Kalau kita buka dalam Al-Quran, dia muka surat 578 mengikut mushaf yang biasa kita jumpa lah. Yang biasa kita jumpa. Dan kita baca Al-Quran ni, kita membaca dengan qiraat hafs. Hafs. Ha, fa, sad. Hafs. Bunyilah macam mana pun. Hafs. An Asim. Itu qiraat yang kita baca. Jadi kita tak, sebenarnya sebahagian orang memahami bahawasanya kadang-kadang ayat dia, ustaz bacalah biasa je, jangan baca qiraat-qiraat. Dia seakan-akan dia ayat tu tak betul. Sebab yang kita baca tu pun sebenarnya adalah qiraat. Dan kalau pagi tadi tuan-tuan ada yang sama-sama kita jumpa dalam surah Yusuf, kita baca ayat yang ada bentuk diamond kan, wala ta'manna kan, wala ta'manna, ada ismam. Itu adalah bacaan daripada qiraat Hafs an Asim. Dan kalau kita tanya, kalau nak tanya kenapa ustaz kena buat macam tu, kenapa kena muncung, ada maksud dia tak, kenapa kena muncung, wallahu alam, tak tahu. Sebab kita kena tengok pula ilmu qiraat tu. Qiraat ni kenapa ilmu qiraat itu muncul? Kenapa ilmu qiraat itu muncul? Sebab ilmu qiraat ni dia bukan, kita panggil dia bukan benda yang bersifat ada sebab. Dia banyak bersifat ta'budi. Macam kita solat, kita tak tahu maksud sebenar dan Allah sembunyikan maksud dia. Kenapa solat subuh kena 2 rakaat? Tak tahu. Dan memang perkara tersebut Allah sembunyikan. Dan Al-Quran sendiri, qiraatnya ada bermacam-macam jenis bacaan. Satu hadis daripada Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf. Yang turun di atas 7 huruf. Sebahagian ulama menafsirkan 7 tu maksudnya huruf tu maksudnya qiraat. Dan ada satu ketika para sahabat membaca ayat yang sama dan bunyi lain-lain. Sahabat baca surah, contoh dia baca surah Al-Insan, seorang baca ni, seorang lagi baca ni. Kemudian masing-masing menuduh, mengatakan masing-masing sebagai tak betul. Ni tak betul, kau baca tak betul, masing-masing. Maka kedua-dua sahabat tadi jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata dua-dua betul. Dua-dua bacaan betul. Maka bila ditanya kepada Nabi SAW, kerana dengan bacaan itulah sebagaimana aku dengar Jibril membacanya. Jibril membacanya. Jadi ilmu qiraat ni, sebab tu ilmu qiraat ni dia tak boleh belajar macam kita belajar matematik. Dia memang kena belajar ayatnya satu-satu. Orang yang ambil sanad qiraat ni dia kena khatam baca daripada awal sampai akhir. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Baik, itu berkaitan dengan qiraat. Surah Al-Insan maksudnya adalah manusia. Surah maksudnya adalah manusia. Ayat yang pertama, biasanya imam paling pendek pun dia akan baca 5 ayat. Surah pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Surah Al-Insan. Biasanya imam paling pendek pun baca 5 lah. At least dekat Masjid Kampung Salat Tinggi baca 5 ayat. Dulu kalau subuh kita awal mungkin saya baca panjang sikit.
Kan? Kadang-kadang baca habis pun pernah. Kan? Tapi biasa kalau baca surah Al-Insan sempurna ni, kadang-kadang kalau saya pusing belakang tu rasa macam nampak keletihan para makmum. Mungkin lama sangat kan. Kita baca surah Sajadah full, lepas tu baca surah Al-Insan full lah. Jadi nampak letih dah. Jadi imam ni dia ajar kalau dia nak menjadi imam dia kena tengok makmum. Dia kena ada tolak ansur lah, tolak ansur. Baik. Surah Al-Insan. Kalau kita tengok pembahagian surah Al-Insan ni, Allah cerita mula-mula tu Allah cerita apa? Tengah-tengah Allah cerita apa? Belakang Allah cerita apa? Kalau kita boleh bahagikan surah Al-Insan ni, dia ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, Allah cerita tentang manusia supaya ingat daripada mana kamu datang. Kan, kita ni kena ingat daripada mana kita datang. Lepas Allah cerita, Allah ingatkan kita tentang daripada mana kita datang, Allah cerita tentang nikmat-nikmat syurga. Ni best kalau antara surah yang menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga, antaranya adalah surah Al-Insan. Surah Al-Insan cerita pasal nikmat-nikmat syurga. Nanti kita tengok satu-satu. Mungkin tuan-tuan mungkin dah pernah buka maksud surah terjemahan surah Al-Insan, nanti kita tengok. Habis daripada Allah cerita tentang nikmat-nikmat syurga, kan? Habis daripada cerita tentang nikmat-nikmat syurga tu, Allah akhir daripada nikmat-nikmat syurga tu Allah bagi tahu semua ni satu-satu ni. Allah cerita tentang ada burung, lahmi tayrim mimma yashtahun, kan? Ada bidadari, yalah macam-macam lah kelebihan nikmat-nikmat syurga ni. Allah kata jazaan, semua ni adalah balasan kepada orang-orang yang beriman. Nanti Allah cerita. Kemudian Allah bagi pesanan supaya kena sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah cerita ini semua adalah peringatan kepada orang-orang yang ingin mengambil manfaat. Itulah kalau kita boleh rangkumkan. Mula-mula ingat tentang kejadian manusia, lepas tu cerita tentang nikmat syurga. Tak ada cerita nikmat neraka. Bukan nikmat neraka, cerita tentang siksaan neraka, tak ada. Allah minta manusia ni ingat penciptaan, ingat tentang nikmat-nikmat syurga, dan Allah minta supaya apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 3 pembahagian dia. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Baik. Dalam surah Al-Insan, ayat yang pertama, Allah kata, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi suatu benda yang disebut-sebut. Ayat ni kalau kita baca terjemahan macam berpusing-pusing. Allah nak bagi tahu, adakah manusia tahu sebenarnya manusia ni asalnya tu adalah tak ada. Tak ada ni maksudnya tak ada langsung. Tak pernah dengar, tak ada kejadian dan tak ada yang disebut. Tak ada. Kemudian disebut. Disebut oleh siapa? Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang Allah kata, hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Hinum minad dahri maksudnya satu waktu di mana Allah lah yang menyebut nama manusia. Kan? Kita ni kalau adanya perkara tu dengan apa? Dengan disebut. Kan? Contoh angin. Kita kata angin. Kenapa kita kata bila kita sebut perkataan angin tu maksudnya benda tu ada. Kan? Kalau benda tu tak adalah namanya. Macam tu. Maka Allah ingatkan manusia ni ketika kamu tiada pun siapa yang menyebut nama kamu? Kan? Maka Allah kata Allah lah yang menyebut nama kamu sedangkan kamu tiada, dan Allah yang kekal abadi. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut bahawasanya Allah ingin menciptakan khalifah. Itulah manusia yang Allah sebut kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak cipta khalifah, iaitu manusia. Dan jin pun bagi tahu manusia kalau ada makhluk dekat muka bumi ni dia akan menumpahkan darah. Maka Allah kata aku lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Itu yang kisah yang kita biasa bacalah. Kemudian Allah kata inna khalaqnal insana min nutfah.
Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya daripada air mani yang bercampur daripada benih lelaki dan perempuan. Serta kami tetap mengujinya, nabtalih faja'alna husami'an basira. Kami mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kan? Allah peringatkan kita bahawasanya kita diciptakan daripada nutfah. Persoalan dalam tafsir yang ulama sebutkan adalah siapakah al-insan dekat situ? Al-insan. Antara dalam tafsir dia bincang al-insan ni siapa? Adakah al-insan ini Nabi Adam ataupun manusia secara umum? Maka jawapan dia adalah manusia secara umum. Kerana dibuktikan dengan ayat selepas daripada itu, manusia ini diciptakan daripada persenyawaan air mani antara lelaki dan perempuan. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam tercipta daripada tanah. Baik. Kemudian Allah kata, inna hadainahu sabil. Kerana sesungguhnya kami berikan, inna hadaina, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, inna hadainahu sabil, imma syakira, sama ada dia mengikut jalan-jalan bersyukur, wa imma kafura, ataupun dia berkufur. Menariknya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan, kita ni kalau kita ditanya apa lawan kepada kufur ataupun kafir kan, kita akan cakap lawan kepada kafir itu adalah mukmin. Orang kafir lawan dia mukmin. Tapi Allah juga menggunakan dalam surah Al-Insan ini, kufur itu lawannya adalah syukur. Kufur itu lawannya adalah syukur. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran ini, kalau kita jumpa kalimah-kalimah kafara, kufur, kan, ada ketika ayat itu memasukkan seseorang yang kufur nikmat. Boleh jadi dia orang beriman, tapi dia dianggap sebagai kufur, ataupun ulama kata kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat ni contohnya apa? Orang yang melakukan dosa besar, melakukan jenayah, melakukan kezaliman. Jadi orang-orang ni adalah orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Tadi Allah mula dengan manusia ni daripada tak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita kejadian manusia ni daripada nutfah, air mani, kejadian manusia. Dia hidup dan Allah bagi dia jalan. Kan? Maknanya bukannya Allah biarkan manusia tu terumbang-ambing tanpa panduan. Allah kata inna hadainahu sabil. Kami bagi dia jalan, kami bagi dia panduan. Sama ada dia memilih jalan syukur, jalan kesyukuran, ataupun jalan kekafiran. Kemudian Allah kata, inna a'tadna lil kafirin. Kami sediakan bagi sesiapa yang menderhaka ataupun kufur beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Ini satu-satunya balasan neraka yang Allah cerita. Orang kafir duduknya mana? Duduknya di neraka. Dan dia ada rantai, salasil. Macam kita membayangkan dekat dunia ni, yang kita boleh membayangkan dekat penjara lah. Orang penjara ni memang banyak rantai dia. Tapi rantai neraka ni lain dengan rantai penjara. Rantai neraka ni panas, kan? Panas yang lebih jauh lagi panas daripada panas dunia, kan? Dan kesakitan di neraka itu tidak digambarkan langsung di muka bumi Allah ni. Dan kesakitan itu adalah kesakitan yang berulang-ulang. Di dunia ni, kesakitan kita ni ada had dia. Sampai satu had dia akan lali. Itu kadang-kadang ada, kan, kadang kita jumpa makcik gaul pisang tu berjalan dengan kadang gaul tauk gaul pisang pakai tangan je, kan. Pakai tangan. Tangan dia tak panas pun. Sebab apa? Lali. Dia dah lali dengan kepanasan minyak tu. Dekat neraka tak ada istilah lali. Setiap waktu, setiap kesakitan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Neraka. Nauzubillah min zalik.
Syurga nikmatnya itu, kesedapannya itu lebih sedap daripada sebelumnya. Makan lagi sedap. Makan lagi sedap. Oh, kan? Itu sifat syurga. Kemudian Allah kata, innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang abrar. Siapa nama abrar ni? Maksudnya orang-orang orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Bir ni maksudnya baik. Bir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Al-bir. Al-abrar maksudnya orang yang buat baik. Jadi orang yang buat baik ini Allah kata yashrabun, dia meminum daripada min ka'sin. Ka'sin ni gelas boleh, gelas atau gelas yang cukup cantik, gelas yang dibuat daripada emas. Ka'sin ni juga boleh kita terjemahkan kalau biasa siapa suka tengok bola, orang Arab akan guna istilah Ka'sul Alam. The World Cup, Ka'sul Alam. Kan? Cup lah, cup. World Cup tu kan cawan kan? Cup kan cawan. Tapi maksudnya piala lah. Piala dunia. World Cup. Jadi kita terjemahkan piala. Jadi min ka'sin. Jadi orang-orang abrar, orang ahli syurga ini, mereka minum daripada piala. Waktu tu tak ada hukum haram. Tak ada dah hukum haram, boleh. Emas. Kan? Dekat dunia ni tak boleh. Dekat dunia kita tak boleh memakai alat-alat makanan yang bersadurkan emas, tak boleh. Sadur pun tak boleh. Buat apatah lagi. Tak boleh pakai garpu daripada emas, tak boleh. Hukumnya haram. Tapi dekat neraka tak ada dah hukum tu. Tak ada dah hukum tu, boleh. Kana mizajuha kafura. Sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Kafur ni sejenis air yang sedap lah. Ainain yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Iaitu kafur ni Allah kata apa? Kafur ni maksudnya adalah mata air, mata air, bukan mata air girlfriend, bukan. Orang dulu kita guna istilah mata air tu girlfriend kan. Mata air, bukan, ni mata air. Air yang mengalir di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah, yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Di mana aliran mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Allahu Akbar. Kan? Air itu dah lah sedap. Allah kata kalimah dia kafur. Rasa dia macam mana kita pun tak tahu. Sebab tak ada orang di muka bumi Allah ni yang pernah rasa air, mata air daripada syurga. Tapi air itu sedap lah. Kan? Dan sedap ni kalau kita kat dunia ni subjektif. Kan? Subjektif. Ada orang suka air sirap, ada orang suka air bandung, ada orang suka air Milo, kan? Kadang-kadang kalau kita puasa ni, air masak tu lah yang paling sedap. Betul tak? Maka air dalam syurga ni adalah air yang lagi jauh lagi sedap dan menyamankan. Dan Allah kata air tu mengalir di sungai-sungai, dan Allah kata yufajjirunaha, air tu bila mengalir, kita boleh pula alirkan ataupun alirkan air-air itu sampai ke tempat tinggal kita di syurga. Semahunya Allah kata. Bayangkan. Kan? Maksudnya tak adalah air itu kat satu tempat, nak air sedap kita kena pergi jalan jauh, kena ambil. Tak. Allah kata alirkan terus. Sungai itu sampai depan rumah, cedok aja depan rumah. Setakat itulah yang kita boleh bayangkan. Sedap macam mana kita takkan boleh bayangkan, kerana itu adalah sifat daripada syurga. Sifat syurga. Itu ayat yang ke-6. Kemudian Allah kata yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana sebab apa? Mereka menyempurnakan nazarnya, iaitu apa yang diwajibkan Tuhan kepadanya. Ayat ni Allah kata yufuna bin nazri. Kan? Maknanya ganjaran-ganjaran syurga ni Allah kata adalah apabila orang tu menunaikan nazar. Menunaikan nazar maksudnya apa? Nazar lah. Kalau kita ada permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya kita bernazar, boleh. Boleh. Kalau kita bernazar, kalau kita ada permintaan, kita bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh.
Yang penting nazarnya itu adalah nazar perkara-perkara yang tidak haram, dan bernazar bukan perkara yang memang dah wajib. Tak boleh. Kan? Bernazar perkara wajib tak boleh. Aku nazar kalau aku cemerlang SPM ni aku akan solat asar. Tak boleh. Sebab solat asar memang wajib. Tak boleh. Kan? Ataupun aku nazar kalau aku dapat cemerlang SPM ni aku akan masuk kelab malam, nak test contohnya. Tak boleh, haram. Kan? Ataupun nak rasa arak sikit, tak boleh, haram. Digalakkan perkara-perkara yang sunat, dan lebih baik dia memberi manfaat kepada orang lain. Apatah lagi perkara-perkara yang bersifat wakaf. Kerana wakaf ni pahalanya tu mengalir. Itulah kebaikan yang terbaik. Dan jangan kan, antara guideline diajar oleh para ulama, jangan nazar tu nazar yang boleh jadi kita tak mampu. Kan? Boleh jadi kita tak mampu. Dan kalau boleh jangan spesifikkan waktu. Jangan spesifikkan waktu, takut-takut Allah timpa macam-macam kan, tak sempat nak buat. Aku nazar kalau cemerlang SPM ni tahun ni juga aku buat haji. Contoh. Kan? Spesifik tu, tahun ni buat haji. Sudahnya contohnya COVID hari tu. Kan? Ataupun sakit, ataupun duit tak cukup, ataupun pelbagai-bagai alasan. Jadi jangan dispesifikkan. Dan kalau kita kata nak pergi haji pun sebenarnya tak boleh, sebab haji tu memang wajib, tak boleh. Umrah, kalau dia kata saya nazar kalau cemerlang SPM tahun ni saya nak pergi umrah, pun tak boleh. Sebab umrah dalam mazhab Syafi'i wajib. Umrah kali pertama wajib. Kalau umrah dah banyak kali boleh lah, tak ada masalah. Jadi yang lagi elok apa? Yang bersifat wakaf. Kalau ini aku akan bagi RM100 dekat masjid Kampung Salak Tinggi, tak spesifik pun tak apa, kat mana-mana masjid contohnya, aku akan masuk slot wakaf sekian-sekian, ikutlah. Allah kata yufuna bin naz, orang yang menunaikan nazar-nazar mereka ni akan mendapat nikmat-nikmat daripada syurga. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan nikmat-nikmat itu adalah kepada mereka yang yakhafuna yauma, mereka ni takutkan hari akhirat. Mereka takutkan yauman kana syarruhu mustatira, di mana hari yang azab seksanya merebak di sana sini. Yauman kana syarruhu mustatira, itu dia punya terjemahan dia. Maksudnya hari akhirat. Takut tentang timbangan kan, apa yang akan dihadapi oleh kita di hari akhirat. Baik. Kemudian Allah cerita lagi, Allah sambung lagi kelebihan nikmat-nikmat syurga. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah tak cerita lagi nikmat, Allah cerita lagi. Sebelum Allah cerita nikmat, Allah cerita lagi siapa yang dapat nikmat-nikmat syurga ni. Tadi orang yang tunaikan nazar, kedua orang yang takutkan hari akhirat, yang ketiga wa yut'imuna at-ta'am, orang yang bagi makan. Kan, bagi makan kepada, dan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan benda-benda yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Miskinan wa yatiman wa asira. Miskin, orang miskin, anak yatim dan asir, tawanan. Tawanan perang pun kan, ayat ini menunjukkan wajib kita berbuat baik kepada tawanan perang. Sambil memberi makan kepada ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sambil memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, para tawanan perang, mereka ni juga mengatakan, kata Allah, mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami bagi makan ni hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak minta pun daripada mereka balasan ataupun ucapan terima kasih. Ni perkara yang kita kena take note ni. Kadang-kadang kita bagi makan kat orang ataupun bagi sedekah kat orang, kita mengharapkan balasan. Satu. Dan kita mengharapkan orang tu ucap terima kasih. Kan? Dia nak kita ada kredit, bagi kredit, penghargaan. Kan? Kalau tak sebut tu dalam hati ataupun kita akan cakap kat orang, terima kasih pun tidak. Kan? Terima kasih pun tidak. Kita meluahkan rasa geram kita.
Sebenarnya dalam Al-Quran Allah cerita sebenarnya orang yang benar-benar infak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tak minta pun balasan ataupun terima kasih daripada diorang ni. Yang kami minta adalah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sifat infak ni yang sebenar-benar infak. Saya bukan cakap jangan tak cakap terima kasih. Kena cakap terima kasih, adab orang kalau bagi kita kena cakap terima kasih. Ni maksudnya kita kalau bagi orang, kita mengharapkan sesuatu daripada orang. Kan? Kadang-kadang tak minta balasan tapi kita nak orang ucap terima kasih. Kita nak rasa diri kita dihargai. Maka inilah yang Allah kata, innaman nut'imukum liwajhillah, yang diharapkan adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Innaman nut'imukum liwajhillah. Baik. Kemudian Allah kata, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami. Kan? Orang-orang yang dapat nikmat-nikmat syurga yang saya sebutkan tadi, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dia akan kata, kami takutkan Tuhan kami. Takut dikenakan kami azab pada hari yang padanya orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Maksudnya di hari itu ramai orang yang wajahnya menunjukkan rasa yang kesedihan yang cukup mendalam dan kerisauan yang cukup tinggi, depression, kerut je. Kan? Abusan qamtarira, orang yang mukanya masam. Itulah hari akhirat. Kan? Kemudian fawaqahumullahu syarra zalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Dengan sebab mereka menjaga diri, nikmat-nikmat syurga tadi yang kita baca tadi, kan? Kerana apa Allah kata kerana mereka menjaga diri daripada kesalahan, maka Allah selamatkan mereka daripada kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan gembira. InsyaAllah kita sambung lagi selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Fawqahumullahu syarra zalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Dan dengan sebab mereka beriman, maka Allah selamatkan mereka daripada kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan riang gembira di hati. Jadi tadi Allah cerita orang yang takutkan hari pembalasan, di mana ketika hari pembalasan itu ramai orang yang berkerut, masam mukanya, risau kerana apa? Amalan yang sikit ataupun risau kerana jenayah yang banyak. Maka ketika hari tersebut Allah juga kata Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman ini, di muka mereka terpancar nur, keindahan, dan berseri-seri muka mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah membalas kesabaran mereka dengan ganjaran syurga, jannatan wa harira. Allah balas kesabaran mereka tu dengan syurga dan harir. Harir ni maksudnya sutera. Sutera. Orang yang sabar ni, ayat ni menunjukkan orang yang sabar ni dia akan dipakaikan dengan sutera di hari akhirat. Di syurga nanti dia pakai sutera. Dekat dunia ni orang lelaki tak boleh pakai kain daripada sutera, haram. Sutera ni perempuan tak apa, tapi kalau dekat syurga boleh pakai. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari yang panas dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Kan? Panas pun tak, sejuk pun tak, sedap-sedap. Syurga ni sedap-sedap. Tak ada terik. Kat Malaysia ni mungkin kita tak rasa sejuk yang melampau. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan pergi dekat negara sejuk. Kita rasa tengok movie tu seronok main salji. Merana tu main salji tu. Kan? Tangan beku. Kan? Tangan biru semua. Tak seronok. Tak seronok sebenarnya musim sejuk ni. Musim sejuk ni seronok tidur. Tidur seronok. Tapi nak cerita sejuk sangat sedap tak? Tapi syurga ni tak berapa panas dan tak berapa sejuk. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudahnya. Kan? Kita selalu kat dunia ni tengok pokok sedap, tengok pokok rambutan merah, kuning. Kan? Tengok pokok durian, tengok pokok apa manggis, tengok macam-macam sedap. Boleh minta kalau bukan kita kena minta. Kalau kita punya pun kena kait pula tu. Allah cerita dekat syurga pokok-pokok yang kita suka, buahnya yang kita suka lagi sedap daripada di dunia tu, dekat semuanya dengan kita, dan kita boleh petik bila-bila kita nak. Dekat. Wa yutafu alaihim bi aniyah min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya bijana daripada perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca, nampak jelas isinya. Fiddah, fiddah ni bekas-bekas minuman ahli-ahli syurga. Qawarir, qawarir ni kalau kita tengok kamus bahasa Arab, maksudnya kaca, kaca. Jadi gelas-gelas kaca yang boleh nampak isi dia, jernih. Jadi kita kat dunia ni pun kalau
Gelas tu putih bersih, kalau letak air tu jernih. Dia nampak, kita panggil elegan. Dia nampak kemas, kerana air tu. Bayangkan air juga jauh lebih cantik di syurga. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka dalam syurga itu dia beri minuman, sejenis minuman campurannya daripada zanjabil. Ainan fiha tusamma salsabila, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang diberi nama salsabil. Diberi nama salsabil. Jadi salsabil ni sebuah mata air, nama mata air di syurga. Semua itu mudah. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Wallahu alam, kita tak boleh bayang. Tapi wildan ni kita boleh terjemahkan bidadara-bidadara syurga yang menjadi pelayan kepada kita, kerana kita ketika itu adalah jauh lebih tinggi pangkatnya daripada raja di dunia. Kita dilayani oleh bidadari dan bidadara-bidadara syurga. Itulah dipanggil sebagai wildan. Ayat terakhir malam ni insya-Allah, wa iza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada tolok bandingnya. Jadi inilah nikmat syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Ada lagi banyak nikmat-nikmat syurga ayatnya, Allah cerita lepas daripada itu, cuma saya tak sempat nak habiskan. Cuma sebelum kita selesaikan, saya nak tambah sikit berkaitan dengan sabab nuzul beberapa ayat dalam surah Al-Insan. Jadi Al-Quran ni dia turun ada sabab nuzul. Sabab nuzul ni maksudnya sebab penurunan. Sebab penurunan. Dan tidak semua ayat Al-Quran dia ada sabab nuzul. Itu kena tahu. Tak semua ayat Quran dia turun dia ada sabab nuzul. Ada ketika Nabi dapat wahyu tanpa ada apa-apa peristiwa. Ada peristiwa berlaku, Allah turun ayat. Itulah yang panggil sebagai sabab nuzul. Dan antara sabab nuzul yang diturunkan dalam surah ini adalah berkaitan dengan ayat yang ke-20, ayat yang saya bacakan tadi, iaitu wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana syurga, nescaya engkau akan melihat pelbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ini ayat dia. Jadi kalau kita baca ayat ni macam biasa je, tapi rupanya ada sabab nuzul di sebaliknya. Satu ketika diriwayatkan daripada Ibnul Munzir, daripada Ikrimah, mengatakan suatu ketika Umar datang menemui Rasulullah, dan Umar melihat Nabi SAW sedang berbaring di atas tikar daripada pelepah kurma kering. Nabi baring atas pelepah kurma kering je. Bukan macam kita lah baring atas kurma ni kita cakap orang gila lah. Betul tak? Kan? Tapi Nabi waktu tu baring di atas pelepah kurma. Ketika Nabi berbaring di atas pelepah kurma kering itu, sehingga garis-garis pelepah kurma tersebut membekas di bahagian rusuk Nabi SAW. Sampai berbekas. Sayyidina Umar tengok Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis. Rasulullah pun tanya, kenapa Umar kau menangis? Kan, tiba-tiba kau datang nak jumpa aku, tiba-tiba kau menangis. Maka Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Umar pun kata, Sayyidina Umar cakap apa? Sayyidina Umar cakap, aku teringat Kisra wa mulkahu. Kan, aku ingat Kisra, pemerintah Gah ketika itu. Aku ingat Kisra dan kekuasaannya. Aku teringat Hermes dan kekuasaannya. Aku teringat penguasa Habasyah dan kekuasaannya. Aku teringat seluruh kuasa-kuasa besar dunia ketika itu, dan aku jumpa mereka. Betapa gahnya mereka ni di singgasana, sedangkan engkau utusan Allah hanya tidur di atas pelepah tamar. Itu Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Umar menangis tengok Nabi SAW. Maka Nabi pun kata apa? Nabi kata, tidakkah engkau rela jika mereka mendapatkan dunia sementara, sedangkan kita mendapat akhirat yang selamanya, kata Nabi SAW. Maka Allah pun turun ayat, wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, nescaya pasti yang kamu lihat tu adalah nikmat yang cukup
cukup hebat dan kerajaan yang cukup besar di sisi ketika mana mereka berada di syurga. Jadi nak membandingkan kan singgah sana kerajaan kan itu hanyalah kecil kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di syurga, disediakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja untuk malam ni, moga-moga memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Insya-Allah sama-sama kita boleh tadabbur surah Al-Insan. Lepas daripada ni, tuan-tuan saya ajak tuan-tuan buka surah Al-Insan. Jadi sekurang-kurangnya kalau imam baca surah Al-Insan setiap hari Jumaat, jadi sekurang-kurangnya ketika imam baca tu kita boleh mendalami maksud-maksud tersebut dan kita bermuhasabah dengan ayat-ayat dan kita tadabbur. Moga-moga dia menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.